Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar FS. Nama aku Ira. Ni kali ketiga aku bercerita kat FS ni. Sebenarnya kisah ni dah lama aku nak kongsi, tapi tak ada masa. So hari ni aku nak kongsi dekat korang. Kisah yang akan aku sampaikan ni adalah cerita pasal perkemahan yang pernah aku sertai masa aku darjat 6. Kalau tak silap aku, program ni berlangsung selama 3 hari 2 malam. Ayah aku ni, dia memang jenis tegas. Dia memang akan larang aku untuk ikut program-program macam ni. Sebab hijab aku terbuka dan boleh mengundang bahaya. Disebabkan aku ni ada perasaan ingin tahu. Lagi-lagi hal berkaitan mistik ni. Aku pernah hilang tahu, terperangkap dalam lain, sebab terlalu ingin tahu. Sebab tu, ayah aku tak berapa suka kalau aku ikut program macam ni. Waktu ni, puas aku pujuk ayah aku sebab aku nak ikut program tu. Tapi yalah, ayah aku ni memang tak ada jawapan apa-apa. Masa ni, aku tahu ayah aku mesti risau kat aku. Dan ada sebab kenapa dia larang aku untuk ikut program tu. Tapi, disebabkan aku ni naib pengurusi kelab, jadi, terpaksa juga kan aku ikut serta. Dan aku dah janji dekat kawan-kawan aku. Biasalah kan, kalau tahu nak di sekolah rendah ni, sebelum semua berpisah, mesti nak cipta kenangan. Nasib baik, selepas aku pujuk ayah aku pun bagi kebenaran untuk aku ikut perkemahan tu. Aku apalagi, melompat habis aku. Aku pun mulalah kemas semua baju aku dan peralatan yang perlu aku bawa. Bahagia betul aku waktu tu. Yalah, sebab aku ni memang suka aktiviti lasak. Masa hari perkemahan tu, aku dihantar ke sekolah pada pukul 7 pagi oleh ayah dan umi aku. Sebelum dorang pulang, ayah pun pesan kalau berlaku apa-apa macam histeria, jangan nak libatkan diri untuk tolong orang tu. Dan kalau nampak makhluk yang tidak sepatutnya aku nampak, buat-buat tak nampak je. Jangan sesekali bertentang mata dengan makhluk tu. Aku ni pun iakan jalah nak sedapkan hati ayah dan umi aku. Lepas aku angkat beg dan bersiap untuk daftar diri dan dirikan kemah tu, tak lama lepas tu, azan Zuhur pun berkumandang. Masuknya waktu solat dan masa makan tengah hari. Kami pun diarahkan untuk makan, mandi dan kemudian solat. Kami ingatkan semua berjalan lancar, tapi hampa. Pada pukul 4 petang tu mula turun hujan dan menyebabkan aktiviti kami hari tu tak dapat dibuat dan terpaksa dibatalkan. Dan kami pun terpaksa tidur di dalam musola bagi murid perempuan, manakala murid lelaki tidur di dewan. Pada jam 6.30 petang, aku pun ambil tual aku untuk mandi dan bersiap. Lepas tu, pergi solat dan makan malam. Tapi, faham-fahamlah kan, bila ramai ni, nak mandi pada masa tu pun memang sesak. Masa ni lah benda yang aku nak elakkan berlaku. Oleh sebab jenuh nak menunggu, kawan aku ni nama dia Syikin. Cadangkan untuk kita orang ni pergi mandi dekat tandas, dekat bangunan baru. Aku pun menurut je lah, sebab kaki aku ni dah kejang berdiri, menunggu turn nak mandi. Aku nak bagi tahu, bangunan tu dia ada 2 tandas. Ada di tingkat 2 dan ada di tingkat 4. Kami pun pergi berempat. Dan disebabkan Ain ni baru je lepas sembuh dari patah kaki, aku dengan Suni pun mengalah lah. Jadi, Syikin dengan Ain akan guna tandas tingkat 2. Aku dengan Suni guna tandas tingkat atas sekali. Sepatutnya hanya 5 minit je masa diambil untuk sampai ke tingkat 4. Tapi aku dengan Suni rasa lama betul kami duk panjat tangga tu, sampai berpeluh tahu. Kami pun decide untuk turun dan tunggu turn lepas Ain dengan Syikin. Sebab masa tu aku dah rasa lain macam dah. Lepas tu, turun anak tangga, aku dengan Su
still stuck dekat tempat yang sama. Ya, tingkat 3, di mana ada Makmal Saiz dan bilik store. Tak lama lepas tu, kami terdengar suara macam orang sedang mengajar. Tapi setelah diamati, tak tahu pula bahasa apa orang tu guna. Aku dengan Sunni terus baca segala surah yang kita orang tahu. Surah yang kami baca tu dah tak tentu dah, sebab gelabah punya pasal. Tiba-tiba aku dengar ada suara macam mengajuk aku tengah baca surah 3 Qul. Dan masa tu ada bunyi kerusi dan meja lama jatuh dan macam dilempar di bilik store tu. Masa tu aku dengan Sunni dah pasrah je. Apa nak jadi, jadilah. Kami pun turun tangga tu dan kami terlanggar Syikin. Si Syikin ni pun cakap, "Korang apa pasal? Lama sangat mandi. Korang tahu tak, dari tadi aku melalak panggil korang." Aku ni pun cakaplah, "Air tak ada kat atas tu. Yang kita orang turun pun nak mandi kat sini." Padahal perkara sebenar aku dan Su rahsiakan sebab tak nak bagi diorang takut. Pada jam 9 malam, selepas solat isyak berjemaah, kami semua pun bersiap untuk tidur. Tak sempat nak lelapkan mata, tiba-tiba ada orang kata dia nampak kain putih panjang sangkut dekat pokok kelapa belakang kantin masa dia nak ke tandas. Hampir ke semua murid keluar untuk tengok kain putih tu. Yang aku masih ingat kata ayah aku, jangan ikut campur hal-hal macam tu. Jadi, aku dengan beberapa murid lain duduk je dalam solat tu. Tak lama lepas tu, kami dikejutkan lagi dengan teriakan budak perempuan dan derapan tapak kaki macam berlari ke arah musola. Banyak yang kata kain putih tu terbang ke arah musola macam kemarahan dan mencari-cari sesuatu. Lepas tu, guru petugas masa tu kalut panggil nama peserta. Dan dalam masa yang sama, Syikin tak ada. Aku pun tanyalah kat Ain, tapi si Ain ni jawab dia pun tak tahu sebab si Syikin ni keluar juga masa kain putih terbang tu berlaku. Manakala aku, Syu dengan Ain ada di musola. Dan keadaan tu mula kecoh bila cikgu panggil nama Syikin, tapi tiada sebarang sahutan pun. Sah, Syikin hilang masa tu. Tapi dia ke mana? Setahu aku, dialah manusia yang paling penakut dalam dunia ni. Cicak jatuh pun, dia akan lari. Masa ni, guru-guru mula cari Syikin dengan bantuan budak lelaki. Tapi entah mengapa, hati aku ni mengatakan Syikin ada di bangunan baru tu, tempat kita orang mandi tadi. Kalau nak dikatakan, jarak antara musola dengan bangunan baru tu, dia selang 2 bangunan lain. So, jauh jugalah, dalam anggaran 200 meter macam tu. Oleh sebab aku ni tak dapat tahan perasaan nak tahu, aku pun pergi kat bangunan tu, ditemani dengan Su. Bagai nak lerai jantung aku, bila aku sampai kat bangunan tu, aku nampak Syikin ada di hujung koridor. Su ni pun terus lari dapatkan bantuan dari cikgu dan ustaz. Manakala aku tetap di situ untuk pantau Syikin. Tiba-tiba Syikin bersuara, "Pulangkan barang aku." Aku ni pun blur. Lepas tu dia ulang lagi, "Pulangkan barang aku, anak aku." Aku buntu masa tu. Aku pun teringat yang Syikin ni dia ada tunjuk dekat aku yang dia jumpa botol besi masa tengah cari kita orang lepas dia mandi. Ustaz dan cikgu pun sampai tempat tu. Aku apa lagi? Aku berlari ke musola untuk ambil botol tu dan aku serahkan kepada ustaz. Dan benda ni pun diselesaikan dengan cara baik. Benda tu hanya mahukan anak dia aja. Memang guru-guru kami selalu larang murid untuk jejakkan kaki seorang diri ke situ. Lagi-lagi tingkat 4 sebab dengar kata tempat tu berpuaka. Kalau nak ikutkan, banyak peristiwa yang berlaku di tingkat 4 ni. Tapi tak apalah, insya-Allah ada masa aku cerita lagi. Pengajarannya yang dapat aku kongsikan ke sini, janganlah sesekali dok gatal tangan nak ambil barang kalau barang tu bukan barang kita.
walaupun secantik mana benda tu. Sebab makhluk-makhluk ni selalu mengaburi mata kita dengan benda-benda yang indah. Jadi, dari kita aja nak terpedaya atau tak. Sekian saja cerita ringkas dari aku. Semoga korang suka dengan cerita ni. Sekian. Hai dan salam sejahtera kepada semua yang mendengar. Hari ini aku nak kongsi kisah aneh dalam hidup aku yang aku alami sendiri. Aku ni memang jenis yang suka baca dan dengar kisah orang ramai tentang makhluk halus ni. Sampailah aku pun dapat rasai sendiri. Kisah yang akan aku ceritakan ni berlaku dekat aku dan juga housemate aku. Kisah ni berlaku pada tahun 2015. Apa yang berlaku pada tahun 2015 tu, aku dan housemate aku ni, Din namanya. Kami sama-sama menyewa sebuah apartmen di Jalan UTL Mantin. So, blok yang kami huni, kalau tak silap aku, namanya Blok DR. Unit blok ni memang bersebelahan dengan Lebuhraya Lekas. Dan kalau sesiapa yang lalu Lebuhraya ni, memang sah boleh nampak unit blok yang aku sebutkan ni. Ceritanya macam ni. Waktu kami pindah ke rumah sewa tu, ada mengundang rasa kurang selesa. Macam perasaan kami tu bercampur baur. Yalah, blok yang kami diam ini dah lah kurang penghuni pada waktu tu. Yang berpenghuni pun cuma aras kami dan bawah rumah kami. Ditambah pula, blok kami tu nampak kurang terurus. Aku masih ingat lagi, yang aras kami tinggal tak ada jiran langsung. Kalau aku nak gambarkan suasana blok kami waktu malam, memang sunyi. Cuba korang bayangkan, bila kami nak keluar dari rumah dan nak turun ke bawah blok tu, tak ada satu pun lampu koridor yang menyala dekat kawasan tu. Bayangkan, macam mana gelap dia pada waktu malam. Selama aku menyewa kat situ, aku jarang keluar malam, bermula selepas waktu maghrib. Cuma, kalau urusan beli-beli barang dapur dan tapu makanan macam tu, baru aku akan keluar. Melainkan, kalau si Din ni rajin nak keluar lepak sama. Kami keluar pun jika perlu je. Sepanjang kami tinggal di rumah sewa tu, aku mula rasa macam-semacam. Perasaan yang tak selesa. Terutama sekali bila waktu malam. Tiap kali aku di bilik atau sedang berehat macam tu, aku rasa macam diperhatikan. Tak tahu nak terangkan macam mana. Bila je aku lelap tidur, adalah dalam beberapa kali tu aku mimpi benda ganjil. Kadang-kadang aku pernah mimpi tentang rumah yang aku sewa. Dan aku pernah nampak ada seorang perempuan yang berambut panjang dan ada budak kecil yang berdiri tercegat kat arah ruang tamu. Dalam mimpi aku tu lah. Aku pun ada mimpi kelibat budak yang berlari di ruang tamu dan dia melompat-lompat ke situ. Aku memang tak tahu macam mana benda Allah ni datang. Cuma aku boleh sahkan kat sini yang aku mimpi-mimpi ganjil bila aku ada kat rumah sewa tu. Tapi bila aku keluar dari rumah, aku rasa tenang, tak fikir apa-apa dan aku tak mimpi apa-apa yang ganjil. Ada satu kejadian ni yang betul-betul terjadi dekat aku, yang menimpa diri aku waktu aku tengah tidur. Masa dalam tidur, aku betul-betul mimpi ada satu lembaga hitam yang berdiri menghadap aku di depan pintu bilik. Entah macam mana, aku tergerak untuk buka mata aku. Dan bila aku buka mata aku ni, memang jelas aku nampak lembaga hitam tengah berdiri depan arah katil aku. Sumpah, waktu ni memang seram. Bukan tu je, sepanjang aku tinggal kat sana, boleh dikatakan lebih daripada 3 kali, aku selalu dengar derapan selipar dari tangga aras atas. Bunyi tu betul-betul macam orang berjalan turun ke bawah blok. Tapi masalahnya, aras atas rumah sewa aku ni mana ada penghuni. Dah tu, apa yang aku dengar tadi? Pernah sekali tu, aku dengan Dini dengar bunyi ada orang berjalan betul-betul depan rumah sewa kami. Masa kami tengah layan movie. Memang awal-awal kejadian tu,
kami memang rasa takut. Tapi bila dah biasa dengar, lama-kelamaan adalah mula rasa kurang sikit takut tu. Yang lagi serem sebenarnya bagi aku adalah kisah yang datang daripada Din. Pernah dia bagi tahu aku masa dia baru nak balik naik ke rumah sewa. Din terang-terang nampak ada satu kelibat yang menyerupai diri aku dari arah tingkap bilik aku. Padahal aku tak ada kat rumah sewa masa tu sebab aku masih tengah bercuti. Dia cakap benda tu tengah merenung keluar tingkap. Dan kejadian tu pun disaksikan oleh Din dan juga kawan kami yang kebetulan datang untuk hantar Din. Memang malam tu Din tak jadi nak balik rumah. Dia ambil keputusan untuk bermalam di rumah kawannya tu. Sampailah aku balik dari kampung. Din pun ada juga cerita. Dia pernah tidur di ruang tamu pada siang hari. Seolah-olah ada lembaga yang angkat dia dari dalam bilik lalu pindahkan ke ruang tamu. Masa kejadian berlaku tu, aku tak ada di rumah sewa. Aku pun bila dengar cerita tu, tergamam habis aku. Macam mana boleh terjadi, aku pun tak tahu. Untuk makluman kepada semua yang mendengar, kisah aneh yang pernah berlaku pada aku ni adalah kali pertama dan terakhir yang berlaku sepanjang aku menyewa di situ. Sampailah aku dan Dini masing-masing dah pindah keluar dari blok unit tu. Mungkin sampai sini je cerita dari aku. Mesti banyak kan yang alami benda yang sama macam aku bila duduk rumah sewa ni. Tapi lain orang, lain kisahnya. So aku harap korang dapat terima cerita aku ni. Sekian saja cerita dari aku. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Aku nak ucapkan terima kasih kalau cerita aku ni diterbitkan. Aku nak cerita kisah hidup yang aku alami selama 2 tahun ni. Dan aku harap korang yang mendengar ni fahamlah dengan jalan cerita aku. Aku waktu tu pelajar tingkatan 4 dan aku sekolah di Kuala Lumpur. Dan tak perlulah aku sebut di mana lokasi dan nama sekolah aku tu. Aku ni jenis yang fanatik dengan bangunan yang telah lama dibina. Bagi aku, benda tu terlalu unik dan cantik di mata aku. Aku pun selalulah pergi ke muzium di sekitar ibu kota ni. Aku ni pun suka dengar kisah-kisah seram. Sampailah suatu hari tu aku kena gangguan yang buatkan diri aku ni sentiasa murung dan aku jauh daripada orang. Maksudnya, aku kurang dekat dengan orang. Suka murung macam tu, suka bersendiri. Pada waktu tu, aku berumur 16 tahun dan banyaklah kejadian aneh yang berlaku pada diri aku. Ada satu hari tu, memang aku ni jenis selalu buat kerja rumah dan melepak di belakang rumah sampailah waktu senja. Tapi tanpa aku sangka, ada orang yang sentiasa perhatikan aku, perhatikan pergerakan aku. Waktu aku di sekolah, aku memang ceria dan aku tak murung. Tapi bila aku pulang ke rumah, aku selalu murung. Aku suka bercakap seorang diri, macam aku berkomunikasi dengan sesuatu yang tak boleh dinampak orang. Bila waktu maghrib, aku akan bercakap seorang diri. Aku nampaklah kelibat makhluk-makhluk macam tu. Diri aku ni macam bukan diri aku yang sebenar. Aku cepat marah dan aku tak suka bercakap dengan orang, termasuklah keluarga aku sendiri. Kadang-kadang tu aku jadi orang yang kurang ajar. Aku tak sedar langsung pun dengan apa yang aku buat, sampai aku boleh singgung perasaan mak dan ayah aku. Hati aku ni selalu memberontak, tapi aku macam dikawal untuk jadi orang yang sentiasa berfikiran negatif. Aku masih ingat lagi satu kejadian ni. Waktu tu, waktu maghrib, aku masuk ke bilik kakak sulung aku untuk ambil barang. Tiba-tiba, aku dengar ada bunyi suara yang panggil nama aku. Suara tu memang sayu. Bila aku toleh ke engah, dia ada di belakang aku. Dan buat aku terkejut, sampailah aku menjerit
sebab aku nampak ada kelibat di belakang kakak aku yang sedang senyum dekat aku. Sampailah pada hari itu, waktu itu cuti akhir tahun. Jadi, aku buat kerja sekolah. Pada waktu maghrib tu, aku nampak ada satu bayang hitam yang berlari depan bilik aku. Dan start dari situ, aku dah mula menangis. Kakak aku yang ada kat bilik tu, apalagi, terus bangun dan berlari panggil ibu aku. Masa tu, ibu aku solat di bilik. Dan pada waktu tu, aku memang rasa sayu sangat. Aku nangis tak henti-henti. Dan aku rasa sedih je waktu tu. Ibu aku ni pun, dia cepat-cepat pergi ke rumah jiran. Jiran kami ni boleh dikatakan ada deria ke-6. Aku gelarkan jiran aku ni sebagai pakcik. Pakcik ni datang tengok aku. Dia pun tendung ke arah aku, macam dapat rasa sesuatu dekat diri aku ni. Aku masa ni masih menangis sebab aku rasa sedih sangat. Dan pakcik tu pun suruh ibu aku ni bawa aku untuk pergi berubat dengan rakan dia. Masa di dalam kereta tu, aku rasa elok je dan aku tak menangis macam diri aku yang tadi. Tempat lagi aku bergurau senda dengan adik-beradik aku. Tapi setibanya kami di rumah perawat tu, tiada apa yang berlaku. Cuma perawat tu tanya kataku, di mana benda tu ada? Adakah masih ada di kawasan rumah? Yang aku ni pun jawablah satu persatu soalan yang ditanya dekat aku. Perawat tu pesan dekat family aku yang aku ni senang didampingi oleh makhluk macam tu, sebab aku selalu seorang diri dan selalu rasa kosong di dalam diri aku. Sampailah makhluk tu nak datang berkawan. Lepas tu, perawat tu pun cakap yang makhluk tu suka aku rambut panjang. Lepas dengar apa yang perawat tu kata, kakak aku pun potong rambut aku sampailah pendek. Dan esoknya tu sedih betul aku. Lepas tu, perawat tu pun kata dia tak boleh halau benda tu dekat kawasan tu, sebab benda tu dah duduk lama dekat situ. Jadi, kami pun ambil inisiatif untuk pagar kawasan rumah tu dan tak pergi ke belakang rumah waktu senja atau tengah malam. Dan selepas kejadian tu, semangat aku pun dah pulih macam dulu. Keluarga aku pun nampak perubahan yang ada dalam diri aku ni lepas aku berubat dengan perawat tu. Mungkin sampai sini je cerita aku. Maaf kalau cerita aku ni agak bosan dan agak mengelirukan untuk korang. Tapi ini adalah pengalaman aku sendiri. Semoga korang yang mendengar ni suka dengan cerita aku. Okeylah, bye semua. Jumpa lagi di cerita yang lain. Nanti kalau ada masa free, aku akan cerita kat sini. Sekian.